Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini dalam mata pelajaran Usuluddin kita akan pelajari tajuk dalam bab hadis iaitu al-jihadu wan niat. Jihad dan niat. Jihad dan niat. Sekarang ni kita lihat hifzul hadis, hadis hafazan. Hadis ni pelajar kena hafal Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hijrah. Telah ditanya Rasulullah tentang hijrah. Ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah tentang hijrah. Faqala, maka Nabi Rasulullah telah bersabda, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah. Walakin jihadu wan niyatu, yang ada ialah jihad dan niat. Wa idza stumfirtum fanfiru, dan apabila kamu diminta untuk keluar berjihad, fanfiru, maka berjihadlah. Jadi dalam hadis ni Rasulullah nak bagi tahu apabila seorang lelaki tu tanya, ya Rasulullah, ada lagi tak hijrah selepas bukaan kota Mekah? Kerana kita tahu sebelum daripada pembukaan kota Mekah, Rasulullah ni telah berhijrah, telah berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Tetapi mendapat penentangan yang kuat daripada musyrikin Mekah, maka Rasulullah telah berhijrah ke Madinah. Maka di sana di Madinah Rasulullah telah menubuhkan kerajaan Islam di sana. Jadi selepas itu berlaku peperangan antara orang Islam dengan orang kafir Quraisy, kafir. Maka apabila berlaku peperangan, kota Mekah tu telah dimenangi oleh Islam. Maka berlakulah dipanggil peristiwa Fathul Makkah. Fathul Makkah ni peristiwa orang Islam berperang dengan orang musuh. Kemudian Mekah itu telah dimiliki oleh Islam, telah dibuka oleh Islam, dimiliki, bukan jadi milik orang kafir lagi, jadi milik orang Islam. Itu maksudnya pembukaan kota Mekah. Jadi selepas berlaku pembukaan kota Mekah, tidak ada lagi hijrah kerana Islam ni telah pun kuat, telah memimpin bangsa Arab ketika itu. Tak perlu lagi Islam nak hijrah kerana Islam telah kuat. Jadi tak perlu lagi hijrah. Tetapi Nabi kata walakin jihadu wan niyatu, tetapi yang ada ialah hijrah, jihad dan niat. Tetapi ada jihad dan niat, hijrah dalam bentuk jihad dan juga niat. Ada lagi hijrah. Hijrah yang berpindah daripada tempat ke tempat tu tidak ada dah. Tetapi yang ada ialah hijrah, jihad dan hijrah niat kita. Wa idza stunfirutum, apabila kamu diminta berhijrah, fanfiru, maka berhijrahlah. Tu maksud dia hadis ni. Seterusnya hati ma'anil kalimat al-atiyah. Datangkan makna kalimah yang berikut. Yang pertama hijrah. Hijrah ni maksudnya berhijrah. Berpindah. Sama arti dengan al-khuruju ila biladin ukhra, keluar ke negara yang lain. Itu maksud hijrah, kita keluar ke negara lain. Yang seterusnya al-fathi, pembukaan. Maksud fathu dalam hadis ni ialah fathul Makkah, pembukaan kota Mekah. Seterusnya jim, jihadu, jihad. Mubalaghatu ma fi was'i. Jihad ni iaitu satu perkataan yang sangat mendalam, sangat luas. Fil was'i, sangat luas. Bukan bermaksud jihad ni berperang saja. Tak, jihad ni dia merangkumi pelbagai maksud jihad tu. Bukan semestinya perang. Tu maksudnya jihad ni. An-niyatu tawajjuhun nafsi. Maksudnya menghadap diri. Tu menghadap diri. Tu maksud niat tu. Menghadap diri, membetulkan diri. Infiru, berjihadlah. A'inu, tolonglah. Selanjutnya kita lihat isyrah hadis syarhan maujizan, penerangan hadis. Hadzal hadis ini yubayyinu lana, menerangkan kepada kita annal hijrata, bahawasanya hijrah lam tubtil, tidak terbatal. Maksudnya tidak terhad bil fathi, dengan pembukaan kota Mekah saja. Maksudnya hijrah ni tidak terbatal sekadar pembukaan kota Mekah saja. Maksudnya tidak berhenti setakat situ saja. Ada lagi hijrah maksudnya. Fa innahu, sesungguhnya hijrah lam tanqati'u, tidak habis. Al hijrata, tidak habis hijrah tu. Hatta tanqati'u taubah, sehingga berakhir dengan taubat.
Maksudnya hijrah ni bukan sekadar berpindah saja, tetapi bertaubat juga tu dikira sebagai hijrah. Boleh? Tangqati taubah tu berakhirnya taubat. Maksudnya sampai ke kita meninggal dunia lah. Sampai ke terputus taubat. Terputus taubat ni maksudnya meninggal dunia lah. Maksudnya bila kita meninggal dunia tak boleh lagi nak bertaubat. Maksudnya fa innahu sesungguhnya taubat la tanqati hijrah, tidak terpotong, terhabis sekadar berhijrah. Bila hijrah dah habis dah jihad, bukan. Hatta tanqati taubah, sehingga berakhirnya taubat. Maksudnya berakhir taubat ni meninggal lah. Siapalah meninggal, barulah berakhirnya hijrah. Selagi tidak terpotongnya taubat, maksudnya tidak habis tak meninggal dunia, maka selagi itulah kita kena berhijrah. Berhijrah iaitu berhijrah daripada buruk kepada baik. Seterusnya wal hijratu fardu ainin. Hijrah ni fardu ain, wajib. Hijrah ni wajib kepada semua orang. Boleh? Seterusnya bayin sababal wurudul hadis, nyatakan sebab turunnya hadis, sebab datangnya hadis ini. Ba'da nuzuli suratin nasri. Hadis ni datang selepas turunnya surah An-Nasr. An-Nasr ni idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Hadis ini datang selepas turunnya surah tadi An-Nasr. Faqala, maka berkata Rasulullah bersabda ni, maka selepas tu Rasulullah bersabda, an-nasu hayyizun, manusia ni ada tempat. Ana wa ashabi hayyizun, dan aku dan bersama-sama dengan sahabatku juga ada tempat. Maksudnya tempat orang Islam lah, kota Mekah tu. Lepas daripada pembukaan kota Mekah tu, itulah tempat kita sempat sebagai orang Islam, kan. Dan sekarang ni pun itulah tempat kita melakukan ibadah umat Islam, kan. Ibadah haji sebagainya, itulah tempat. Itu tempat manusia, tempat orang Islam bersama Rasulullah, dan tempat kita juga. Kan, insya-Allah, kan. Warada hadil hadis, maka Rasulullah pun bagi tahu hadis ni. Sesungguhnya mafhum bi jihadu wan niyatu. Apakah maksud hadis Nabi tu, perkataan Nabi tu jihadu wan niyah, jihad dan niat. Hijrah, jihad dan niat. Tahsilul khair bil jihad wan niyah al hasilah. Menghasilkan kebaikan dengan berjihad dan niat yang baik. Bermaksudnya akan berlaku, akan menghasilkan kebaikan bagi orang yang berjihad dan berniat yang baik. Hasil dia dapatlah pahala, dapat diberi juga dalam syurga Ta'ala. Itulah kebaikan daripada kita berjihad, kan. Seterusnya udhkur anwa al-jihadi, sebutkan jenis-jenis jihad. Jihad ni ada banyak. Bukan satu saja, bukan jihad ni berperang saja, bukan. Yang pertama, jihadun nafsi, jihad melawan, jihad diri kita ni. Jihad diri ni maksudnya tazkiyatun nafsi, membersihkan diri. Jihadun nafsi ni jihad diri kita ni, iaitu tazkiyatun nafsi, membersihkan diri. Membersihkan diri ni bukan pergi mandi, shampoo, sabun, bukan. Membersihkan hati daripada kotoran dosa dengan cara kita bertaubat. Boleh tak? Dengan cara bertaubat, dengan cara melakukan amalan soleh. Lepas tu dengan cara berzikir. Itu maksudnya menyucikan diri. Bukan pergi mandi. Yang seterusnya al-jihadu bil mal, jihad dengan harta. Macam mana jihad dengan harta? Infaku fi sabilillah, menginfakkan harta pada jalan Allah. Boleh tak? Pada jalan Allah. Pas sekarang pun ada lagi, kan. Hari tu kan rakyat Palestin memerlukan wang ke sebagainya untuk makan dan minum dan sebagainya. Jadi kita bagi duit untuk Palestin, kan. Tu dipanggil menginfakkan harta pada jalan Allah juga. Boleh. Seterusnya jim, al-jihadu bi kalimatin haqqin, amama sultanin jairin. Ni berjihad dengan kalimah yang benar. Maksudnya jihad bercakap benar. Jihad bercakap benar amama sultanin, di hadapan raja. Maksudnya kita bercakap benar. Tu kalau orang
yang jadi menteri macam tu kan. Kalau macam kita ni, kalau kita ni kita bercakap benar dengan mak ayah kita, bercakap benar dengan guru kita, bercakap benar dengan kawan kita, tu juga dipanggil sebagai jihad. Al-jihadu bi kalimatin haqqin, berjihad dengan bercakap benar amama sultan, di hadapan pemimpin lah. Ni bagi orang yang menteri-menteri. Contohnya kalau kita ni mungkin dengan ibu bapa, kawan, dengan guru, boleh. Seterusnya jihadud difa'i anin nafsi wal watan. Jihad mempertahankan, ad-difa' ini mempertahankan anin nafsi wal watan, mempertahankan diri dan negara. Ni jihad juga. Ni kalau misal kata mempertahankan diri ni, kalau kita misal kata orang nak mengapa-apakan keluarga kita ke, kita mempertahankan keluarga kita, tu maksudnya jihad diri. Wal watan ni mempertahankan negara ni, maksudnya kalau negara kita ni menghadapi peperangan ke apa, kita ni bersedia untuk keluar berperang. Ni. Iaitu apa maksud dia? Al-qitalu li raddi hujumil aduwi. Peperangan untuk menghalang serangan. Hujumi serangan. Al-aduwi, serangan musuh. Boleh? Okey, sekian. Jadi ada sikit lagi. Ma yurshidu ilai hadis. Pengajaran daripada hadis ni. Kataballah al-hasanat walau mithqala dzarrah. Allah mencatatkan kebaikan walaupun sekecil zarah. Apa kebaikan yang kita buat ni, Allah akan tulis kebaikan walau mithqalu dzarrah, walaupun sekecil zarah, kecil je. Allah akan tetap mengira kebaikan yang kita buat. Jihad, niat contoh. Kita berhijrah, semua tu akan dikira Allah Taala. Sesungguhnya wujubul hijri anil maksiat. Wajib berhijrah daripada maksiat. Berhijrah daripada maksiat ni meninggalkan maksiat lah. Maksudnya hijrah tu meninggalkan. Maksudnya meninggalkan maksiat. Wajib. Boleh. Seterusnya jim, pengajaran dia ma yurshidu ila hadis as-salis. Yang ketiga, wujubul ma'rifati marahilul jihad. Wajib mengetahui peringkat-peringkat jihad. Kena tahu peringkat-peringkat jihad tu. Jihad tu kan, peringkat-peringkat dia ada banyak peringkat dia lah. Boleh. Jadi wajiblah kita tahu. Bukan sekadar kita tahu jihad tu berperang, bukan. Tapi jihad ni ada banyak peringkat-peringkat lagi. Boleh. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.